Sirinya tak payah kisah lah, 20, 30 tak kisah. Kalau kita sambung 15 tulis 15 Kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Barang siapa membawa amal yang baik, maknanya bil hasanah, maksudnya bil amal, bukan sekadar niat. Niat ni satu saja, tapi Allah sebut asyru. Asyru tu 10, maknanya amalan. Maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Itu pasal saya lebih suka dengan maksud macam ni. Semua saya lebih suka kekalkan pada apa yang Allah firman. Sebab kebiasaan kita menyebut pahala. Buat satu amalan dapat 10 pahala. Solat di Masjidil Haram dapat 100 pahala. Solat berjemaah 27 pahala. Sebenarnya kalau ikut pada bahasa Arab, dia tak tepat. Begitu. Tak tepat lah. Sebab apa tak tepat? Sebab 10 pahala bukan dimaksudkan seperti mana 10 amalan. Bukan. Ayat ni sebut macam kita beramal 10 amalan. Sebab amthaliha, dia bergerak 10. Begitu. Maknanya seperti mana kita dah solat subuh 2 rakaat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran macam kita 10 kali punya solat. Contoh, kita baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dah 1900 pahala dah. Sebab satu huruf dapat 10. Cuma bila baca dalam solat, ada wudu, dalam solat 100 pahala. Begitu. Lalu 19 huruf darab 100, 1900 pahala. Kita pun baca Fatihah rakaat yang kedua, belum habis lagi Fatihah, hanya kita sebut pengiraan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca tasbih, dalam rukuk ada tasbih, sujud ada tasbih, tu semua ada pahala lagi setiap daripada huruf-huruf yang kita baca. Panjang lagi kita baca, lama berulang-ulang kita baca, ada lagi pahala dia. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala yang kita solat, baca Quran tadi dalam solat macam 10 kali punya solat. Kalau Fatihah kita kira Bismillahirrahmanirrahim 1900, lalu 10 kali itu didarabkan pula. Itu maksud yang asal. Itu yang diberi oleh Allah. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya ataupun dirugikan. Seperti mana yang kita belajar, ada kaitan dengan ayat ni. Bahkan kalau kita tengok muka surat yang belakang, cuba tengok muka surat yang belakang ni, 39, perenggan terakhir tu. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shama 3 ayamin min kulli syahrin faqad shama ad-dahra kullahu." Barang siapa melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka sesungguhnya ia melakukan puasa setahun penuh. Sebelum Allah fardukan puasa Ramadan, puasa 3 hari setiap bulan. 3 darab 12 berapa? 36. Setiap satu hari dibalasi seperti mana 10 hari. Lalu 360 hari, dapat pada setahun. Lalu kita pun puasa Ramadan, habis 30 hari, tambah lagi 6, semua 36, dapat pahala setahun. Kalau kurang sehari, selagi mana tak sampai Ramadan akan datang, dia masih boleh buat lagi. Cuma kalau dah habis Ramadan, dia kira-kira, alamak, aku dapat 35 je lah, tak dapat setahun. Tapi yang saya sebut, yang dapat pahala setahun 360 tu adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain, dia tak pakai 360. Dia pakai saja, Allah kata, Allah nak bagi setahun, bagilah. Kita tak tahu berapa jumlah. Macam ni, walaupun kita puasa Ramadan 29, campur 6 hari, baru dapat 35 hari. Dia tak kisah, Allah akan bagi pahala setahun.
Dia pakai begitu. Tapi Syafi'i lain. Syafi'i kalau sekiranya nak 4 pahala setahun, cukupkan 36 tu. Macam beza. Kalau kita nak ikut mana? Ikut 35 lah senang. Tak payah kira sangat. Tapi ada bila tanya pada setengah ustaz, dia kata 29-30 tu kan sebulan. Itulah kata, saya pernah kata dah, bab ni ustaz tu pun tak nampak 360. Betul, diorang tak nampak 360. Tapi saya tak saya mana waktu itu tu kiraan tu kan. Inaman Nawawi yang kata 1 bersamaan 10, lalu 36 hari bersama 360. Betul lah kata Imam Nawawi. Jadi ustaz tu sebenarnya yang fokus besar, dia tak nampak yang 360. Betul, dia tak nampak yang tu. Ustaz kita pun bila ada, bukan semua lah, dia kalau ditanya berapa jumlah setahun dalam berapa hari setahun, tak ada ustaz boleh jawab tepat. Ada yang jawab 365 pun ada. Itu Masihi. Kan kita 29, 30, bahkan setiap bulan kita kira 30 hari. Hanya sebab puasa saja kita kira 29. Semua kita kira 30. Maknanya kita hanya tertinggal sehari je. Tinggal sehari je. Sebab kita melihat anak bulan hanya untuk menentukan puasa kita nak berakhir bila, tu saja. Kalau kita tambah 1 hari lagi, itu pun berkaitan Syaban. Lalu kalau ditanya dalam setahun berapa hari yang kita tak dapat, mungkin boleh sebut sehari, 2 hari saja. Sehari 2 hari tak banyak. Kalau lah ustaz tu kata tak payah kira macam tu, boleh jadi 29 sebab Rasulullah sebut berkaitan 29 kalau dia nak tengok anak bulan. Kalau tak tengok anak bulan ataupun tak nampak anak bulan, tulislah 30. Macam kita sendiri Muharram nak tengok anak bulan ke bila? Contoh, ni Zulqa'dah ni dah masuk. Sebelum nak masuk Zulqa'dah tengok anak bulan tak? Tak masuk. Kalau tak tengok, maknanya Syawal jadi 30. Lepas Zulqa'dah, Zulhijjah, kita hujung tu 29 tu kita nak tengok anak bulan. Kita tengok anak bulan tak? Tak. Jadi Zulqa'dah jadi 30. Tak kata reti ustaz. Oh itu. Ustaz kecil sebenarnya. Ustaz baru-baru, bukan syekh-syekh senior-senior ni kan. Kalau dia cakap, oh terima kasih lah selama ni saya tak tahu, tak apa juga. Dia nak debat lagi tak puas hati tu. Betul kan. Sebab apa? Dia berpegang apa dia belajar, yang tu saja ada. Padahal Islam luas. Yang kita tak tahu tu 90%. Yang kita tahu satu. Contohlah orang berenang. Kita sendiri kalau orang campak kat tengah laut, agak boleh berenang tak? Itu pun dah gagal. Paling kurang biarlah dapat kuat kupu-kupu ke, paling kurang dapat 1. Ni tak ada. Begitu juga dengan ilmu. Kalau dia berada di tengah lapangan ilmu, tapi dia tahu yang 1 tu je, lalu kalau dia tak tahu, dia akan lemas. Kalau dia 1, dia selamat dengan yang 1 paling kurang. Ilmu pun macam tu juga. Jadi kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat yang dikemukakannya daripada Tuhannya, seperti mana hadis ini disebut, fima yarwi an rabbih, maknanya daripada Allah azza wa jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Penyayang. Ini yang saya sebut tu, Allah Subhanahu wa taala Rahim. Lalu bila kita belajar tasawuf, bila ulama kita kata lihatlah Allah, kita kata Allah mana boleh lihat, maksudnya lihatlah dengan sifat dia. Ni sifat Rahim. Jadi sifat Rahim macam mana kita praktik melihat sifat Rahim? Seperti mana amalan tadi Allah bagi lipat ganda. Itulah maksud Rahim dia. Lalu ia tidak barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, maknanya dalam hati dia ada keazaman untuk buat satu amalan, lalu ia tidak mengerjakannya, dicatatkan baginya baginya pahala satu kebaikan. Kalau dia tak buat, masih dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia mengerjakannya, maka dicatat baginya 10 pahala kebaikan sampai 700 pahala kebaikan
hingga lipat ganda yang sangat banyak. Maknanya kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita banyak mana. Solat subuh kita tu 2 rakaat. Basic, kalau Allah terima solat kita secara basic, macam kita dah solat 20 rakaat macam tarawih tu. Sebab 10 kali solat kan. Siapa mampu solat subuh 20 rakaat 10 kali solat? Siapa mampu? Kita solat tarawih pun 20 rakaat nak ambil 40 minit juga. Lalu siapa yang mampu subuh-subuh nak solat 40 minit tu? 2 rakaat pun kalau boleh nak buat rekod dunia 2 minit kan? Laju saya nak buat rekod dulu, rekod Malaysia. Lepas tu nak masuk rekod dunia. Orang yang solat subuh paling laju di dunia. Tarawih 20 rakaat 7 minit dah ada rekod kan? Rekod dunia tu. Rekod dunia. Malaysia rekod dunia apa dia buat solat ni? Ada tak? Tak ada. Cuma kita kena tahu yang sebut tu pahala asas, pahala basic. Cuba kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi 700 kali lipat, maknanya 700, 1400. Kita dah solat subuh macam 1400 rakaat. Sebab 700 kali solat, siapa mampu buat? Apatah lagi kalau Allah suka kita 2 rakaat solat subuh kita buat, Allah buat macam 1000 kali kita solat, 2000 rakaat kita solat. Itulah rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun Maulana, Sayyiduna Allah Taala juga. Dia pun maha kaya kan. Itu. Itu berkaitan niat dan juga amalan kebaikan. Barang siapa berniat hendak mengerjakan suatu kejahatan, lalu ia tidak melakukannya, maka dicatatkan baginya pahala satu kebaikan. Maknanya dia niat nak buat satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia meninggalkannya kerana Allah. Kalau dia tinggalkan kerana selain pada Allah, takut polis mari tangkap dia, dia tinggallah, lalu dia tak dapat pahala tu. Syarat utama mesti tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Cuma soalan akan ditanya, niat apa tu sampai nak buat jahat tu, niat apa agaknya? Cuba bagi satu contoh. Dia nak pergi mengopak ke? Dia nak pergi mencuri ke? Nak curi telur juga? Cuba fikir, niat jahat tu niat nak buat apa agaknya? Rasa saya kan tengok TV tau, kadang-kadang tertarik dengan Hollywood, Transformers. Transformers pun ada adegan tak bagus juga dalam tu. Tu pun ada niat juga. Dan sekali tak mau dah tengok, itu dah tengok masa raya itu adegan panas lah. Lalu dia tak tengok. Ya? Dia begini, maksud niat yang dapat dosa ni, kesalahan ni, apabila dia melanggar hukum syarak. Hukum tu mesti ada selari dengan syarak balik. Maknanya yang dia langgar memang kalau dia buat dosa dengan syarak. Kalau dia langgar tu tak ada hukum dosa pada syarak, silakanlah. Taklah menyebabkan dia diazab masuk neraka. Pergi office tak pakai stokin hari tu, tak pakai tie ke, pergi sekolah tak pakai kasut ke, pakai slipper ke, kan dia langgar undang-undang. Tapi takkanlah masuk neraka kerana tu. Takkan kena hukum dosa ke. Contoh tengah malam kita tak ada lampu merah, kita jalan, tu salah undang-undang tu. Salah undang-undang. Cuma kalau orang yang dakwa, orang tu terlepas. Cuma kalau lah lepas traffic light tu ada polis trafik yang jaga, dia kena. Sebab kita cakap kita tak masuk, tak boleh diterima lah dakwaan. Cik, dia langgar lampu merah, waktu tu polis trafik tak tengok, dia terlepas. Gitu. Jadi mesti pergi balik pada syarak. Hukum pahala dosa pergi pada syarak baliklah. Gitu. Cuma saya pun tak boleh nak fikirlah dosa apa nak buat tu. Niat dulu nak buat ni, dosa apa agaknya? Ustaz bagi contoh nak jahat tu tengok televisyen kan? Ya, salah satu. Orang
kadang-kadang tu semua ustaz dia sendiri tak tahu ustaz. Tapi dia kata lagu yang membawa inspirasi lah. Itu atas tu lah. Itu atas ilmu kita. Sebab dia cakap atas ilmu dia. Kadang-kadang kita tak boleh setuju apa yang dia cakap. Sebab dalam Islam gini, ada perkara memang dia cakap berdasarkan syarak, itu pendapat dia, tapi tak termasuk pendapat kita. Macam tu. Ada yang kita setuju sama, ada yang kita tidak setuju. Minta maaf lah dalam bahagian ni, saya tak sepakat dengan awak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab perkara ni lebih menyelamatkan kita di akhirat. Sebab tadi ni kita tak nampak. Betul. Ini berlaku pada zaman sahabat Rasulullah sendiri. Apabila orang baca Quran, dia nak menghukum zahir, sampai peringkat dia tak percaya takdir, tak percaya Allah menetapkan macam-macam atas kita. Dia tak percaya. Lalu Abdullah bin Umar kata, beritahu kepada orang tu, aku lepas diri daripada pendapat dia. Itu pasal dalam Islam ada perkara kita boleh setuju, ada perkara kita tidak setuju, walaupun mungkin dia sesama dengan kita. Dan maaf dalam hal ni saya tak setuju, saya tak boleh ikut. Dan orang tu pula kena hormat keputusan kita. Kalau kita tak ikut dia, dia tak boleh nak hina kita. Yalah, kadang-kadang dia ajak kita, kita tak pergi sebab kita ada pendapat kita kan. Begitu. Sebab macam kita pun ajak dia, lalu dia pun tak mau ikut sebab dia ada pendapat dia. Jadi saling menghormati lah, selesai masalah tu. Jadi walaupun kita lihat orang-orang yang hebat di dalamnya, tetap juga kita ada ilmu keyakinan kita. Dan seperti mana kita tidak salahkan dia sebab itu pendapat dia, yang begitu juga kita pegang pendapat kita. Ini tidak ada masalah dalam Islam. Cuma jangan sampai kita kata dia dah salah, kita yang betul, itu saja. Cuma dalam hal ni kita lebih konsep berhati-hati. Kita tidak mau campur lah, sekadar itu, tak ada masalah. Boleh. Sebab mereka cakap atas i'tiqad, mereka cakap atas keyakinan. Dulu kan Syekh Nuruddin tu selalu keluar TV. Saya makan dengan dia sekali, satu talang duduk sebelah saya. Syekh dah masuk keluar TV ni, kan dalam tu duduk orang main muzik-muzik dalam nasyid, semua dengan alat-alat. Macam mana Syekh boleh ke dalam Islam mazhab Syafi'i ke? Dia kata rosak dah tu. Makna pendapat yang tak sepatutnya dibawa masuk dan jadi satu syarak. Sebab kita kena tahu, syarak ni dia ada wajib, dia ada wajib, fardu, sunat, mubah, mustahab, begitu. Cuma kita kena tahu ada juga amalan-amalan kita tak boleh bawa masuk dia pada syarak apabila syarak telah meluluskannya. Mana perkara ni harus. Harus ni maksudnya kita jangan sampai perkara yang kita buat ni dapat pahala. Macam contoh, nyanyi, kalau sekiranya lirik dia kena dengan syarak, alat muzik dia kena dengan syarak, hukum dia bukannya sunat, hukum dia harus. Tapi orang hari ni silap. Perkara ni dia dah masukkan sebahagian Islam, dia jadikan syarak. Bila masuk syarak, dia tak jatuh harus, dia akan jadi sunat, mungkin boleh jadi wajib. Itu yang silap. Lagi satu kemungkinan dia jadi adat. Macam maulid Nabi sepatutnya tak perlu gaduh-gaduh, sebab maulid Nabi bukan jadi syarak, tak ada kewajipan, tak ada kesunatannya. Dia jadi adat. Adatnya harus. Macam kita buat hantaran kahwin, tak perlu gaduh-gaduh, sebab ni adat saja. Kalau kita boleh terima, kita buat. Kalau tak boleh terima, tak apa, cari orang lain lah. Ustaz Syamsul boleh lagi, begitu. Contoh kan, begitu. Dia ada orang ni, makcik saya tak mau lah kawan nak makcik sebab makcik minta hantaran. Hantaran ni bukannya syariat. Tak apalah, Ustaz Syamsul ada kata. Tu, saya melihat hari ni orang tidak faham syarak, hukum syarak. Orang dalam TV banyak tahu memahami hukum syarak, perkara yang harus yang didiamkan dalam Islam, sehingga boleh mereka angkat menjadi satu ibadah dalam Islam. Ibarat contoh, kalau orang tu menyanyi nasyid, itu satu ibadah, tidak boleh sebut ibadah. Itu keharusan syarak. Seperti mana contoh, orang pergi main bola Selangor, Kuala Lumpur, semua nak menang juara Piala Malaysia. Contoh, itu jadi syarak, jadi ibadah atau keharusan saja? Kalau betul dengan syarak, harus saja, tidak ada pahala. Bila tak ada pahala, jangan minta pahala dengan Allah. Dia adat saja.
Hukum asal harus. Tak begini. Teacher pun mungkin tak faham kaedah syarak. Maksud harus pada permulaan. Bila macam ni, dalam Islam ada usul dengan kawaid. Dia kena berjalan usul dulu. Okey, saya bagi contoh. Kita nak buat maulid, kita kena cari usul. Kita nak solat, ada usul. Ayat Quran ada, hadis Nabi, Nabi ajar, Nabi praktik, dah ada usul. Tapi maulid Nabi, kita tak jumpa usul dalam ayat Quran, tidak jumpa usul dalam praktik atau Rasulullah. Maksud usul, dia benar-benar perkhususan dalam hal tu. Kalau menjadi umum, dia mudah. Sebab umum ni sebenarnya menjadi kelulusan syarak saja. Disebabkan dengan ayat yang secara umum, barulah perkara yang harus diharuskan pada syarak. Begitu. Tapi sekarang ni usul, dia mesti ada pengkhususan. Macam solat 5 kali ada usulnya, puasa Ramadan ada usulnya. Tapi maulid Nabi tidak ada usul. Ada tak ayat Quran? Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu meraihkan hari kelahiran akan Nabi kamu setiap tahun. Barang siapa melakukannya, maka dialah orang-orang yang muflihun, berjaya. Tak ada. Ya ayyuhallazina amanu idza qara'tumul Quran, ataupun bukan, ayat ni tak berguna. Wa idza qara'tal Quran fa'alaikum bitajwid. Apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu baca secara bertajwid. Tak ada ayat tu. Tartil ada, cuma tajwid tidak ada. Cuma soalan, hari ni sebut tartil ke tajwid belajarnya? Tajwid. Lalu bahasa tu diluluskan dah, tajwid tu. InsyaAllah yang minggu depan ni kita belajar tartil. Ustaz, ilmu apa tartil? Besok ni kita belajar tajwid. Kita faham. Soalannya, tajwid tadi lulus tak atas bahasa? Seluruh dunia sebut tajwid tu. Bahkan pergi Arab, Tok Syekh pun ajar tajwid. Dia tak sebut tartil. Jadi begitu juga berkaitan dengan maulid Nabi. Nama maulid, kalau tak setuju kita kata maulad. Maulad pun jauh je bahasa Arab ni. Abi nak sebut apa, cik? Dia tak boleh, dia anti nak sebut maul tu, dia tak boleh nak sebut. Contohlah, tidak ada ayat tentang fa'alaikum bil maulidin nabi. Tak ada dalam ayat, tak ada hadis Rasulullah. Cuma mengapa kita kata dia menjadi adat? Sebab di kalangan kita nak buat orang Melayu, dan kita tiru orang Arab dulu, orang Kurdis dulu, Khalifah dulu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adat. Mengapa jadi adat? Ini tempatan, ini wilayah. Ini hanya tentera tu je yang buat. Dia tak pernah suruh orang pun buat. Ini wilayah dia suruh orang lain pula buat. Seperti mana kita Selangor, kita tak boleh perintah orang Kelantan, orang Kuala Lumpur buat, tak boleh. Tapi orang di Selangor nak buat. Itu namanya adat. Seperti mana ada orang Melayu, ada yang hantaran dalam perkahwinan, kita nak buat. Begitu. Lalu begitu juga hukum asal dia adalah harus, bolehlah selari dengan syarak. Cuma di dalam harus tadi, kita isi dengan perkara dalam syarak. Selawat atas Rasulullah harus ke ataupun sunat? Sunat. Itu syarak. Kita buat majlis ilmu ni, dia syarak ke ataupun disyariatkan, ataupun hanya sekadar harus? Dia disyariatkan. Yang itulah pahala kita. Pahala kita kat situ. Jadi kena faham lah yang tu. Lalu bila dia nyanyi itu harus. Bukan setiap orang yang dia nyanyi itu semua dapat pahala. Sebab Allah dah kata nama hayatul dunia la'ibun walahun. Makna orang yang senda gurau, orang yang berhibur-hiburan, selagi mana tak salah pada syarak, dia jatuh harus. Bukan selagi mana dia buat lawak ke orang dapat pahala. Tak, itu satu hiburan saja. Dia tak kena. Tu lah saya sebut awal-awal tadi, tak kena. Kalau berdakwah, dakwah ni mesti syarak. Bila syarak, Nabi duduk bangun dakwah dia tu semua syari'iyah, syarak.
Lalu kalau kita nak dapat pahala atas dakwah kita, kena cara macam Rasulullah buat. Kalau keluar daripada syarat cara Rasulullah buat, kita tak boleh kata ni Nabi buat. Bila masa Nabi panggil-panggil orang, Abu Bakar main drum, Umar main gitar. Gitu. Biarlah ada hadis tu dulu kan, betul tak? Biar ada hadis tu dulu. Biar ada hadis tu dulu. Banyaklah orang tak memahami syarak ni, hukum syarak. Dia tahu zahir je. Kalau orang tu dia katalah dia seorang ulama kan. Dia dah nampak satu benda tu memang bukan kan. Contoh dia nampak yang tidak betul kan. Orang dia, jadi dia boleh tak dia di sana tu dia mencela. Dia begini. Kalau kita sebut Malaysia, sebab Malaysia dah ada umara, ada ulama. Lalu di dalamnya ada bahagian-bahagian yang dah tanggungjawab ataupun ada jawatan yang mereka lah yang akan bangun, dan bukannya kita. Kalau berlaku kemungkaran tadi, orang-orang ni lah yang akan bangun, sebab mereka tu memang dah diberi tugas di dalamnya, berada di bawah umara. Lalu bila ulama ni bagi tahu umara, orang umara ni tadi pemerintah pun perlu juga bercakap, sebab dah wujud dengan kuasa pemerintahan gitu. Sebab kita tidak boleh ada banyak lidah. Kalau sekiranya kita ada mufti, kalau satu-satu persoalan, cukup mufti kita akan bercakap. Cuma kita juga masih ada guru. Lalu bila soalan yang sama kita tanyakan kepada guru kita, adakah sama juga jawapannya kepada sama seperti mana mufti? Mungkin tidak sama. Kalau tak sama, dia dalam ilmu Islam sebut khilaf, selisih pendapat. Mungkin guru kita sebut dalam mazhab Syafi'i dengan fatwa yang dhaif, yang lemah. Mungkin Datuk Mufti ni cakap dengan fatwa yang kuat. Kemungkinan sebaliknya. Sebab saya tengok kadang-kadang mufti dia fatwa qaul yang lemah, tapi guru kita qaul fatwa yang kuat. Tapi tak ada masalah, sebab dua-dua yang layak untuk berijtihad. Tak ada masalah. Begitu. Lalu berkaitan amar ma'ruf nahi munkar, contoh dia dah orang yang memegang, ditugaskan dalam daerah tu, wilayah, dialah yang akan bangun. Sebab kita tidak ada jawatan, kita tak ada apa, melainkan kita cuma boleh cakap je. Cakap seperti mana bahasa kita hari ni, kita report jawatan agama, dia akan bertindak. Kita tak boleh bertindak, kita bertindak, kita salah. Gitu. Kita salah. Sebab kita bukan dalam era zaman Rasulullah, zaman sahabat. Sebab waktu tu, itu kurun yang terbaik dah, dia sudah amal ma'ruf nahi munkar. Sebab hari ni pula banyak tersalah, banyak tersilap. Jawatan agama jaiz ni pun banyak kali dah kena dakwa. Macam mana tak kena dakwa? Sisi suami isteri duduk dalam tu pergi tangkapnya. Tengok-tengok tersalah. Memang tersalah. Sekarang ni orang pergi masuk kamera tu, dia ambil video tu dan tersebar. Bila tersebar, suami ni pun dakwa lah jawatan agama. Kan saya dah kata, isteri saya duduk dalam ni, dia belum pakai sepuna lagi, awak dah masuk dah. Ada kes tu masuk, tak baca, tak tengok lah. Cian je. Orang ambil gambar isteri dia, padahal tu betul isteri dia. Salah satu lagi ustaz pun pernah kena. Ustaz, rupa-rupanya itu isteri kedua dia. Betul, berlaku. Yang kita tahu bila isteri kedua bukan waktu kena tangkap. Habis pergi mahkamah kan, 2 minggu tu pun kata, saya dah kahwin ni 2 minggu sudah. Ni isteri baru lah ni. Isteri baru bawa rumah, bukan bawa hotel. Gitu, kahwin senyap lah ni. Apa dia? Duduk pun ada, rahsia pun ada, tak rahsia pun ada.
Zaman dulu diorang carikan. Macam rafaqah pun sama juga amal itu. Isteri ni yang cari untuk cuti sini ada kawan lain tau, kawan baik dia kan. Lepas tu kata abang nak seorang tak kahwin kawan baik saya. Suami ni lampu hijau je. Jangan ditanya kan, dan jangan ditawarkan. Lainlah suami itu orang yang betul-betul soleh, ditahu diri dia. Dia kata tak payahlah, saya dengan awak pun selalu luka ke hati awak, susah ke awak ni nak kahwin lain pula. Biar tak payahlah. Begitu barulah suami itu soleh macam saya ni. Yang dengan dia pun kita dah susah kan, ni nak cari orang lain pula. Betul tak? Semua sokong saya. Satu hadis lagi lah kita baca. Barang siapa mengerjakan suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kebaikan yang semisal dengannya. Itu pendengar yang belah kanan tu, terjemahan dia. Dan lebih dari itu yang disebut adalah hadis Rasulullah, man amila hasanatan falahu 10 amsalha, yani wa azidu. Ni poin besar dia tu dalam matanya Arab tu. Man amila hasanatan falahu 10 amsalha. Hasanatan ni mufrad, makna satu je. Wa azidu, Allah dah bagi 10, wa azidu, aku tambah lagi. Dalam hadis yang sebelum ni kita baca 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut azidu, aku akan tambah. Tambah di sini kita tak tahu berapa agaknya. Bila Allah suka kita, dia bagi sampai satu jumlah kita tak boleh hitung, sebab dia termasuk rahsia. Oleh kerana itu dalam sudah akidah, perkara ini kita tak boleh masuk campur. Maknanya kita tak perlu tanya Allah, ya Allah, banyak mana kau bagi pahala aku solat subuh tadi. Jangan kita minta Allah begitu, tapi mintalah, ya Allah, terimalah solat subuh aku tadi. Itu lebih besar daripada kita minta kepada Allah jumlah-jumlah pengiraan. Tak perlu masuk campur sebenarnya. Begitu. Dan barang siapa mengerjakan satu kejahatan, maka balasannya adalah kejahatan yang semisal atau aku ampuni dia. Mana ada dua di sini. Ada yang tadi itu tak ada sebut aku ampuni. Mana terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan ampunan atas dosa yang telah kita buat, dia akan berikan ampunan. Kemungkinan sebab apa? Sebab kita tidak istiqamah buat dosa itu. Dalam Islam, kita buat perkara-perkara yang fardu, ada dosa yang kita buat dan kita tinggal, dosa tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan. Syarat, jangan ulangi saja. Walaupun kita tak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Begitu. Sebab ini syarat lagi besar sebenarnya. Ini dah syarat taubat terbesar. Sebab syarat taubat terbesar dia tinggal. Daripada minta ampun, tinggal je belum. Hari-hari mabuk. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Solat tak tinggal. Tikamiku pun tak tinggal. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi tak? Tak jadi. Gitu. Baik dia tinggal, walaupun dia tak kata ya Allah ampunilah aku sebab aku dah tak judi. Tak perlu doa, dia tinggal, Allah dah terima dah taubat tu. Itu lagi besar sebenarnya. Taubat tu tinggal. Barang siapa yang mengerjakan sepenuh bumi berupa dosa, kemudian dia menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku jadikan baginya ampunan yang semisal dengan dosanya itu. Ini juga kita tak boleh masuk campur. Cuma kita kena etikad, percayalah dengan hadis ni. Maksudnya begini, dosa-dosa yang pernah kita buat, lalu kita bertaubat kepada Allah, minta ampun, dosa tu Allah tukar jadi pahala. Cuma jangan kita cita-cita buat dosa banyak-banyak, lepas tu kita istighfar, nanti tukar jadi pahala banyak. Jangan kira begitu. Takut nanti tengah buat dah berbukit dosa, mati waktu tu. Dia kena fikir mati juga. Dia jangan fikir dia boleh taubat kemudian. Sebab taubat ni dia tak boleh menangguh. Dia tak boleh merancang taubat akan datang. Dia tak boleh. Taubat ni dia sekarang ni, dia kena gerak. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, nescaya aku mendekat kepadanya satu hasta.
Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, nescaya aku mendekatinya dengan satu depa. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, nescaya aku datangi dia dengan berlari kecil. Maksudnya, saya ringkaskan maksud seperti mana kata Imam An-Nawawi, antara jengkal dengan hasta mana lebih panjang jarak dia? Hasta. Lalu kata Imam Nawawi, bukan dikatakan kita jengkal, Allah hasta, menunjukkan kita dekat, Allah jauh, bukan. Tapi disebutkan siapa yang lebih panjang tadi, dia lebih bersungguh. Maknanya Allah SWT terlebih dahulu bersedia menyambut hamba tadi nak datang kepada dia sebelum hamba tu sampai kat dia. Itu maksud dia. Kalau Allah SWT, kalau kita itu berjalan, Allah berlari. Maksudnya kita berjalan. Antara berjalan dengan berlari, kalau kita nak pergi satu tempat, mana sampai dulu? Itulah kata Imam Nawawi. Maknanya kalau Allah SWT nak ampunkan kita, dia terlebih dahulu bersedia dah. Barulah kita berjalan nak minta ampun, dia dah sedia terlebih dahulu sebab dia sampai dulu, dia berlari. Ini majaz satu kiasan saja. Bukannya Allah juga berlari, Allah juga ada sudut, bukan. Ini satu kiasan majaz saja. Menunjukkan Allah lebih bersungguh daripada hamba-hambanya. Kalau nak kata gembira, Allah lebih gembira. Kalau nak kata cinta, Allah lagi cinta. Nabi kata Allah kalau cinta, dia sayang lebih daripada ibu yang sayang anak, yang nyusu anaknya, jaga main-main anak dia. Allah lebih lagi, kata Rasulullah SAW. Kalau orang tu gembira barang yang hilang dah jumpa balik, Allah lagi suka kalau dia taubat kembali ke Allah. Suka Allah kita tak boleh nak gambarkan lah. Cuma kita tahu kalau Allah lebih suka daripada kita, lebih cinta daripada kita, semua menang ke Allah. Menang ke Allah. Maknanya kita mencintai Allah melalui ibadah. Allah mencintai kita bukan melalui apa? Sebab dia dah cinta. Kita pula bersyarat mesti ada wasilah baru dapat cinta Allah. Kena ikut Rasul, kena ibadah, baru dapat cinta Allah. Manakala bila dapat cinta Allah SWT, Allah mencintai kita, dia tak tengok dah tu semua, terus langsung. Cuma kita yang kena gerak buat sesuatu agar terbukalah pintu cinta tu tadi. Wallahu a'lam. Tanda hadis tu. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ya, sila.